guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu lagi pendedahan daripada Brother Iswardi yang amat mengejutkan kita, yang mana dikatakan cita-cita besar daripada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu, 5 bulan lagi kerajaan akan bertukar. Benarkah semua itu? Dan Ketua Pembangkang juga akan bakal diganti dengan calon Perdana Menteri daripada Parti PAS. Jadi benarkah semua ini akan berlaku, sahabat-sahabat semua? Mari kita dengar ya dari pencerahan daripada Brother Iswardi. Betapa rakus, betapa gila, betapa tidak tahu lagi apa yang saya boleh katakan dengan geng-geng kaki penghasut, kaki-kaki fitnah, kaki-kaki tebuk atap ini yang tidak henti-henti. Ia mahu untuk menebuk atap, merampas kerajaan, menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, mari kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi. PAS nak take over PN dan PAS kata Mahathir kata kerajaan akan tumbang dalam tempoh 5 bulan. PAS tak kata macam tu. Tapi ada sumber mengatakan, mereka mengatakan 5 bulan lagi. Ini Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Pada bulan Mei ini kerajaan akan tumbang sekali lagi. Baik. Kita baca dahulu. Fuad, MP kerajaan terbang ke PN jika kereta Rizwan terbang. Okey. Anggota Majlis Tertinggi UMNO memilih cara tersendiri untuk menanggapi dakwaan salah seorang pemimpin Bersatu yang mendakwa akan ada peralihan sokongan dari kerajaan kepada pembangkang tidak lama lagi. Menurut Muhammad Fuad Zakarsi, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan Muhammad Yusof. Kononnya, seramai 10 ahli parlimen di blok kerajaan akan menyeberang menyokong PN. Langkah itu jika menjadi kenyataan dianggap bakal menyaksikan jatuhnya kerajaan Malaysia sekali lagi. Dalam keadaan terkejut itulah Muhammad berkata dia percaya ia boleh berlaku hanya jika kereta terbang yang diilhamkan Muhammad Rizwan satu ketika dahulu menjadi kenyataan. Itu dakwaan memang kejutan. Tetapi itu hanya akan berlaku jika kereta terbang yang dirancang oleh Rizwan menjadi menteri dahulu boleh terbang, katanya. Politik negara ini menyaksikan peralihan sokongan 5 ahli parlimen Bersatu kepada PN, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, dalam masa yang sama, lagi pemimpin Bersatu mahu UMNO menilai semula kerjasama dengan PH. Ahli Majlis Pembinaan Tertinggi Bersatu, Saifuddin Abdullah mendakwa usaha PN untuk membawa Putrajaya sebagai wakil hasrat rakyat. Dia juga mendakwa ramai rakyat sentiasa bertanya bila pertukaran kerajaan akan berlaku. Ini walaaunya yang tanya, orang rakyat tak bertanya. Soal Keputrajayaan itu memang menjadi hasrat oleh rakyat. Dulu ketika berlaku pertukaran kerajaan, ia berlaku secara senyap-senyap. Tapi hari ini kita pergi ke mana-mana, rakyat bertanya, bila lagi, bila lagi. Pada saya, keputusan PRK Kemaman adalah salah satu suntikan yang penting dalam proses menuju ke Putrajaya. Dia tuan-tuan, dia ada satu masalah dengan... Masalah dia apa? Bagi saya panggil political delusion. Delusi seorang ahli-ahli politik. Baik. Nah, kita cerita pasal Ridwan tadi kan. Dia mengatakan 10 ahli kerajaan akan pergi sokong PN, maka kerajaan akan tumbang. Dia ni matematik, dia tahu ke tidak? Sekarang ini ada 152 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 152 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Right. Ada 152 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay. Kita tolak 10, tuan-tuan. Ada 142. Tolak 10 ada kat mana yang tumbang? Nak tumbang kena 111. Maksudnya 111 maksudnya kalau sokongan bawah 111 maka baru dikira tumbang. 152 tolak 10 masih lagi 142. Tolak 10 lagi, masih lagi 122. Tolak 10 lagi, masih lagi 112. 3 kali tolak 10 pun masih lagi kerajaan ni kekal. Walaupun UMNO tarik sokongan, PN tarik sokongan seluruhnya, kerajaan masih kekal selagi mana yang lain tak ikut. Kita kena faham numbers begitu. So, dari mana datangnya delusion itu? Kemudian tiba-tiba hari ini, apa orang kata, Saifuddin Abdullah menyatakan kenapa bahawa UMNO perlu tak boleh bersama dengan PN. Dulu kita senyap-senyap, sekarang ini kita tak payah senyap-senyap. 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan di dalam Dewan, siapa nak buat undi percaya atau tidak percaya, buat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi peluang dah. Kenapa tak berlaku? Dan kalau rakyat nakkan PN berkuasa, kan? Kenapa
cracking pula. Cek. Kalau rakyat tak nak PN berkuasa, kenapa PN tak menang dalam? Itu jadi satu persoalan. Kalau PN tak apa orang kata menjadi pilihan rakyat, kenapa apa orang kata PN tidak menang dalam pilihan raya lepas? Suara okey ke? Sekarang okey ke? Sekarang okey. Kalau cracking beritahu TikTok okey. Beli mic baru. Tak apa, nanti saya beli mic baru. Kan? Tak. Tuan-tuan, logiknya kat mana? Logik dia kat mana? Baik. Saya baca lagi satu kenyataan daripada, again, seorang yang delusional. Bagi saya, seorang yang berhalusinasi. Kan? Seorang yang berhalusinasi. Okay. Suara dah okay. Alright. Saya kata, baik. Kita tengok halus lagi. Kerajaan sendiri tak yakin sokongan semasa dakwa Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu mendakwa kerajaan tidak meyakini sokongan ahli parlimen dalam blok pemerintah. Di sebalik laporan sekurang-kurangnya 4 lagi wakil rakyat bersatu akan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Faizal berkata ada usaha untuk menarik sokongan ahli parlimen bersatu, tetapi partinya akan berusaha memastikan tiada lagi wakil rakyat menyokong Anwar. Rancangan sedemikian akan sentiasa ada kerana kerajaan semasa tidak yakin dengan sokongan ahli parlimen pemerintah. Dia macam ni, tuan-tuan. Dia bukan tak yakin. Saya nak bagi tahu kepada Wan Faizal, dia bukan tak yakin. Dia bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak yakin kepada sokongan itu, bukan. Tetapi sokongan itu asyik datang. Sokongan itu asyik datang. Saya cadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini kena draft dah MOU kepada pembangkang dah. Letaklah secara umum, ini MOU dia, ataupun tak umum pun tak apa, tapi syarat dia sebegini. Kena buat macam tu lah, saya rasa. Sebab sekarang ni dia bukan isu kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak yakin, bukan. Tidak ada tawaran, tidak ada ugutan, tidak ada, malah MP yang melompat itu sendiri pun mengata bahawa kami tidak ada tawaran, kami tidak diugut. MP Labuan sendiri kata nak pergi saman. Siapa mengatakan dia ada terima tawaran? Dia nak saman. So kalau tak ada tawaran, jadi kenapa mereka melompat? Kenapa mereka pergi? Sebab sekarang ini Bersatu sendiri hilang pemimpin, ahli mereka, ahli parlimen mereka, hilang keyakinan terhadap kepimpinan di dalam Bersatu. Sebab itu hari itu timbul ura-ura kenapa Muhyiddin Yassin kena letak jawatan. Lepas tu tak jadi balik. Desakan itu ada, tuan-tuan. Desakan tersebut ada. So protesnya mereka nak melompat. Dia kata tadi 4, saya kata 3 akan melompat lagi. Dia kata ada 4 lagi akan melompat. Saya kata ada 3 yang akan melompat. Siapa-siapa tu tak penting lah, tapi 3 yang akan ada melompat lagi. Hari tu saya kata 5. Ada orang kata 3, saya kata 5. Betul, 5 yang melompat. Hari ni yang kata 4, saya kata 3 lagi akan melompat. Tak, dia macam ni, tuan-tuan. Dia bukan masalah ketidakyakinan, tetapi mereka asyik datang. Dia berbeza masa zaman PN memerintah dahulu. Pada zaman PN memerintah, mereka dipaksa. Mereka ditawarkan, mereka digoda, mereka dijanjikan pelbagai benda untuk lompat. Sebab pada masa itu beza kerusi 2-3 je. Sekarang ini beza kerusi dah hampir 2/3. Diorang nak tarik untuk apa? Nak goda lagi untuk apa? Kalau kita fikir logiknya sebegitulah sepatutnya. Menyebabkan kemenangan PAS di Kemaman baru-baru ini, dia benda ini kita nampak. Bersatu cuba berdalih, PAS pun nampak. So disebabkan PAS nampak, PAS menawarkan sesuatu. Dan Dim Kit Siang sediakah Hadi beri laluan Samsuri terajui PAS. Ketika PAS menjulang ahli parlimen Kemaman yang baru Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri parti itu, veteran DAP Lim Kit Siang menimbulkan persoalan sama ada naib Presiden PAS itu akan diberi laluan untuk menjadi Presiden parti. Lim menyatakan keyakinan bahawa Samsuri mampu membimbing PAS ke arah lebih jauh.
Persoalannya sekarang, sama ada Hadi Awang akan memberi laluan sebagai Presiden PAS untuk diambil alih oleh Samsuri bagi menerajui PAS yang lebih sederhana dan terbuka yang memisahkan mereka daripada amalan hasutan, kebencian dan pembohongan, kepalsuan dan berita palsu yang menjadi sinonim kepada PAS sejak meninggalkan Pakatan Rakyat pada tahun 2015. Kita kena faham PAS ni satu perkara, tuan-tuan. PAS daripada dahulu memainkan sentimen kepimpinan ulama. Kepimpinan ulama ini bukan datang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kepimpinan ulama ni adalah ajaran daripada Syiah. Wilayatul fiqh dipanggil. Ingat aku tak pandai bahasa Arab. Wilayatul fiqh adalah ajaran daripada fahaman politik Syiah, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. That's another point. Another point is disebabkan oleh itulah antara sebab kenapa ramai dari profesional di dalam PAS pada tahun 2015 termasuk Mat Sabu, Dr. Zul, Mujahid Yusof Rawa, kita tengok Adli dan sebagainya dibuang daripada PAS. Kerana dilihat golongan profesional ini mula nak melonjak naik, nak mengambil alih PAS ke arah yang lebih sentral, tak ke kanan, tak ke kiri, kepada sentral, kepada pertengahan. Dan golongan yang sokol ustaz ini tak puas hati dan akhirnya mereka tak take over. Kalau itu berlaku, kita kena ingat Dr. Samsuri ni dia ada PhD. Doktor yang memang terpelajar. Dia bukan ustaz, tuan-tuan. Dia PhD dalam, kalau tak salah, aerospace, something to do with science lah. Kagum, memang saya kagum. Yeah. Dan bila dia menang kemaman baru-baru ini, terus Muhyiddin mengangkat dia bakal jadi Perdana Menteri. Itu bagi saya mainan politik Muhyiddin. Tetapi pasronok. So sekarang ini, kalau benar sebagaimana kita kata tadi, betul kata Lim Kit Siang, kenapa tak angkat dia terus jadi presiden? Kita nampak bahawa PAS tidak akan boleh pergi ke mana-mana, melainkan dia kena ubah mentaliti dia ke arah yang lebih sentral, kita kata, ke arah lebih pertengahan, wasatiyah, berbanding dengan ekstrim yang berlaku sekarang ini. Sebab itu, dalam masa yang sama juga, Samsuri kena fikir bahawa disebabkan PAS memegang jawatan yang paling tinggi di dalam, memegang kerusi paling banyak di dalam parlimen di kalangan pembangkang, maka sewajarnya PAS kena jadi ketua pembangkang. Fahmi cadang Samsuri ganti Hamzah. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil mencadangkan Ahmad Samsuri dilantik sebagai ketua pembangkang yang baru menggantikan Hamzah Zainuddin. Saranan itu dibuat jurucakap Kerajaan Ekoran Kemenangan Menteri Besar dalam pilihan raya kecil baru-baru ini. Menurut Fahmi lagi, Kerajaan Perpaduan tidak bimbang dengan kemenangan PAS dalam pilihan semalam. Bahkan akan bekerja lebih keras memastikan perkhidmatannya sampai kepada rakyat di Kemaman. Kemenangan PAS tidak mengubah jumlah kerusi pembangkang di Parlimen pun, katanya. Fahmi berkata walaupun majoriti 37,000 yang diperolehi Samsuri adalah besar, ia masih rendah berbanding majoriti yang diperolehi beberapa ahli parlimen lain dalam kerajaan. Misalnya dia kata, ahli Parlimen Bangi Syahrizan menang majoriti 69,000, Mat Sabu 73,000. Kan? So, apa yang kena bangga sangat 37,000 tu sebenarnya? Kalau kita tengok DAP ada menang sampai 100. Tak, tuan-tuan. Balik kepada cerita tadi. So, akhirnya PAS bersatu, mereka berada dalam dilema untuk nak bergaduh dan bertembung di antara satu sama lain. Nak tak nak, PAS nak lead. Tetapi di dalam PAS sendiri, ada golongan-golongan ustaz yang tak berapa selesa. Golongan profesional ni mula naik semula. Argument mereka, the reason kenapa kita buang geng-geng amanah dahulu, sebab kita nak buang geng profesional ini. Kita kena naikkan tokoh-tokoh theologian kita, ustaz-ustaz, ulama-ulama kita jadi pemimpin, bukannya golongan-golongan yang berbelajaran sekular sebegini. Golongan-golongan yang belajar sekular dan juga liberal sebegini tak boleh jadi pemimpin. Dia mesti ustaz-ustaz dan ulama kita. Itulah grouses ataupun perbincangan dan juga kata-kata di kalangan akar umbi pimpinan PAS itu sendiri. Walaupun benda sekular liberal tu sebenarnya itu mainan dia orang. Tak ada pun istilah liberal. Ilmu adalah ilmu. Milik dia, siapa yang menyumpainya itu pun tak tahu. Kalau hadis tu tak tahu, saya tak tahulah. Lantak dia lah kan. Point is, sekarang ini perpecahan yang berlaku di dalam PAS itu sendiri terutama ketidakselesaan bagaimana naiknya
Orang yang profesional ini, kalau kita tengok kata-kata daripada Taqiyuddin. Bukan ustaz tuan-tuan. Bukan ustaz dia ni. PAS kini sedar pikul tugas lebih besar, kata Taqiyuddin. Kemenangan Ahmad Samsudin di kursi Parlimen Kemaman menunjukkan mesej lebih daripada sekadar perolehan undi semakin besar. Pada pandangan PAS, kerjaan mengekalkan kerusi menunjukkan parti itu sudah bersedia memainkan peranan yang lebih besar di peringkat kebangsaan. PAS bersedia memikul tanggungjawab di peringkat nasional apabila keadaan menghendaki, susulan kegagalan berterusan putrajaya yang memastikan rakyat dan negara terlindung daripada kesan negatif tidak tanduk kerajaan sendiri maupun perkembangan yang berlaku di luas dunia. Dia sebenarnya soal kerajaan, dia sentuh soal pembangkang Hamzah Zainuddin yang tak function. Dan yang kedua, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, di kalangan ahli parlimen PAS, siapa yang layak untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Siapa yang layak untuk menyelesaikan masalah ekonomi, tuan-tuan? Di kalangan pemimpin PAS ni, siapa yang layak? PAS duk kata, negara kita menjunam, negara kita tak elok, negara kita tak... Siapa yang layak di kalangan ahli pemimpin PAS untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Saya tanya soalan ni tadi. Dia kata, oh Syahril dengan juga, dan juga, apa orang kata, Sanusi. Saya kata Syahril tu pun bila Rafizi tanya macam mana nak selesaikan 1.5 trilion hutang negara pun dia tak boleh jawab. Sanusi Perak lagi bijak daripada dia lah. Perak buat air terawat dekat sempadan Pulau Pinang, jual air terawat dengan Pulau Pinang. Bukan macam Sanusi nak pergi sekat air daripada Kedah. Dah Perak dapat pendapatan, negeri Kedah gigit jari tak dapat duit. Itu nak selesaikan masalah ekonomi negara. Masalah negeri sendiri pun melingkup. Masalah negeri sendiri pun melingkup, tuan-tuan. Yang ini, siapa lagi yang layak? So, akhirnya bila dia naikkan Samsuri ni, dia orang nampaknya Samsuri ni boleh. Isu dia bukan ustaz. Jadi, membenarkan dakwaan sebelum ini, jadi ustaz, jadi ulama, belum tentu dia boleh menyelesaikan masalah ekonomi. Belum tentu dia faham bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi. Sebab itu dulu masa Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Menteri Alam Sekitar, saya gelak je. Saya kata tak pernah saya dengar dia cakap orang putih. Macam mana dia nak menyelesaikan masalah international nanti? Kan? Hakikat begitulah, tuan-tuan. Tapi all in all macam Alright, so itu dia sahabat semua. Satu lagi pencerahan padu daripada Brother Iswardi tentang kerakusan PN PAS bersatu untuk menjatuhkan kerajaan hari ini dan mahu untuk menggantikan kerajaan. Kononnya Perdana Menteri yang baru adalah daripada PAS yang baru saja menang di PRK Kemaman, Menteri Besar Terengganu. Sahabat-sahabat semua, apa pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.